الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi memberikan kepada kita nikmat kekuatan, kesihatan tubuh badan untuk kita sama-sama mengucapi nikmat salat maghrib secara berjemaah. Semoga kita ini tergolong di kalangan hamba Allah yang mendapat ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman, melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah afdalu min salatul fardhi bi 27 darajah. Sembahyang berjemaah lebih baik jika dibandingkan dengan sembahyang secara bersendirian, dengan diberikan 27 kali ganda pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun begitu, kita seringkali mendengar hadis ini disebut, hadis ini seringkali dibaca oleh kita, tetapi masih lagi ramai di kalangan kita yang tidak mahu, bukan tidak mampu, tetapi tidak mahu. Maksudnya dia mampu untuk datang ke masjid surau, dia mampu untuk datang berjemaah, tetapi tidak mahu untuk merebut ganjaran yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persoalan ini sering saya timbulkan, utamanya di surau kita inilah utamanya. Walaupun kalau kita lihat perumahan di perumahan kita ini, sama ada di Rantau Laut, Rantau Bukit atau Rantau Paya, rata-ratanya mempunyai kenderaan masing-masing. Tak ada pun yang naik basikal. Basikal pun dikategorikan sebagai kenderaan. Tak ada pun yang berjalan kaki. Semuanya mempunyai kenderaan. Kenderaan itu bukan kenderaan sembarangan, kenderaan mewah. Tak, macam-macam jenis kenderaan, bermacam-macam jenis kenderaan, tetapi tidak menggunakan kenderaan atau kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan kepada kita untuk mencari kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, Rasul mengatakan kalau kita sembahyang berjemaah, kita mendapat 27 kali ganda pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemungkinan dia menunaikan, mereka itu menunaikan salat berjemaah di rumah dia ala khusnisan, maknanya kita sangka baik kemungkinan. Tetapi kalau kita berfikiran semua kita ni sembahyang tak payah bersurau lah, maksudnya pakai sembahyang kat rumah lah, sembahyang dengan anak-anak semua juga. Kalau semuanya berfikiran sedemikian, berarti masjid surau hanya ada keimam bila 2 orang. Jadi oleh kerana itulah kalau kita lihat sekarang ni, fenomena yang
yang global, maknanya di seluruh negara mengalami fenomena begini. Maksudnya masjid surau kosong, tapi yang menghairankan tiba hari Jumaat penuh, sembahyang Jumaat penuh. Tiba bulan Ramadan, sebulan bulan Ramadan penuh. Tiba je hari-hari biasa ni kosong. Kembali kepada satu soft, dua soft, tiga soft. Tak macam hari Jumaat dan juga hari raya ataupun hari raya, dua hari raya ataupun bulan Ramadan. Jadi kalau umat Islam di seluruh dunia mengembalikan institusi masjid, menggunakan institusi masjid dengan baik, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi nikmat yang berganda-ganda kepada umat Islam. Tapi umat Islam lalai, memandang remeh kepada surau. Tak ada surau, nak surau. Tak buat surau, tak ada. Surau masjid kemain besar. Masjid dibangga-banggakan. Akhir zaman, tanda akhir zaman, masjid dijadikan begitu besar, tapi masjid hanya dijadikan untuk dibanggakan, bukan untuk dimakmurkan. Baru ni kita di sebuah negeri itu hanya membina satu masjid sahaja. Selama masa tersebut hanya membina satu masjid. Jadi persoalannya, kita ni nak bina masjid atau kita nak membina insan? Kita nak membina masjid atau membina insan? Kalau kita nak membina insan, tak perlu masjid banyak-banyak. Masjid yang sedia ada dimakmurkan. Ni masjid yang sedia ada tidak dimakmurkan, dibiarkan kosong. Hanya segelintir yang memakmurkan masjid dan surau. Kalau kita tengok di negeri Terengganu, banyak masjid besar-besar didirikan, tapi jemaah begitu mendukung-dukungkan, sikit sangat. Tapi kalau kita nak kata tak ada jemaah, mustahil. Kerana pada hari Jumaat penuh. Kalau pada hari Jumaat tu ada besar juga, dia lagi kita tak ada jemaah. Tapi pada hari Jumaat penuh. Begitu juga dengan surau. Nah, kalau kita nak kata tak ada jemaah, bulan Ramadan penuh. Yang heran, bulan Ramadan penuh ni, surah kita ni nampak dia macam ni lah. Tapi bulan Ramadan melempar. Tiba je habis Ramadan kosong balik. Seolah-olahnya Ramadan itu, solat tarawih itu lebih baik, maknanya lebih baik daripada sembahyang fardu. Inilah maknanya kerugian umat Islam yang kemungkinan kalau kita nak kata jahil, mungkin dia tidak memahami dari sudut aulawiyat. Kalau kita tengok dalam fiqh aulawiyat karangan Dr. Yusuf Al-Qardawi dan karangan Yusuf Al-Qardawi, ini fiqh keutamaan. Maksudnya fiqh keutamaan yang mana kita perlu utamakan, adakah sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Jadi kalau kita tengok sembahyang sunat tarawih, walaupun sembahyang sunat tarawih ni setahun sekali, tetapi aulawiyatnya, keutamaannya kita tak berikan kepada sembahyang fardu. Alangkah baiknya kalau kita dapat menaikkan solat fardu 5 waktu secara berjemaah sehari semalam, dan kita dapat meneruskan solat berjemaah sehinggalah umur kita habis. Itu yang terbaik sebenarnya. Jadi itu sebagai mukadimah supaya kita dapat berfikir dan supaya kita mencari jalan bagaimana cara memikirkan, bagaimana cara untuk kita sama-sama memakmurkan surau kita. Kalau ada maksudnya kekurangan, tegur. Di mana kekurangan boleh diutarakan kepada AJK surau ataupun imam dan sebagainya. Kalau ada kekurangan dan sebagainya, kita
masing-masing kampung kurangan tersebut. Dan kalau memerlukan pada kita mengajak rumah ke rumah dan sebagainya, iaitu kita menjalankan dakwah seperti mana kita berjalan pergi rumah ke rumah dan sebagainya. Kalau perlu kita melakukan sedemikian, kita perlu lakukan sedemikian. Sebagaimana Rasulullah SAW berdakwah di Taif. Allah pergi ke Taif, dia mengetuk satu rumah demi satu rumah. Walaupun dalam keadaan dia pergi tak ada seorang pun. Nabi SAW pergi ke Taif, tak ada seorang pun yang mengikut, yang mahu, yang terpikat dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Sehinggalah Nabi beristirahat di salah satu kubur. Di situ datang seorang budak. Dia minta izin tuan dia untuk memberi minuman kepada Nabi. Kami tengok Nabi dan sahabat yang mengiringi Nabi ini dalam keadaan keletihan, maknanya memerlukan kepada minuman. Lalu budak tersebut pergi berjumpa dengan Nabi dan beri minuman. Kemudian bila Nabi nak minum, Nabi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bila budak tersebut mendengar bacaan Nabi, budak tersebut mengatakan, kamu ni baca apa? Aku tak pernah dengar pun bacaan seperti mana yang kamu baca dalam umur hidup aku. Jadi budak tertarik dengan Nabi. Nabi menceritakan bahawa itu adalah bacaan untuk kita membesarkan Allah, menyebut nama Allah. Ya gulam, samillah, kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Nabi SAW bersabda, wahai budak, kalau kamu nak makan, ya gulam, samillah, sebutlah nama Allah. Nak makan tu sebut nama Allah. Kul biyaminik, kalau nak makan juga, nak makan dengan menggunakan tangan kanan, bukan tangan kiri. Tangan kiri ni boleh juga kalau macam tidak mampu menggunakan tangan kanan, boleh diberi keizinan, dimaafkan menggunakan tangan kiri. Tapi tidak berapa kalau kita tengok kita makan tangan kiri, kita basuh najis tangan kiri, jadi bercampur kau. Dan Nabi sendiri yuhibbut tayammum. Maksudnya Nabi ini suka menggunakan tangan kanan. Jadi hadis makan menggunakan tangan kanan, wa kul mimma yali, dan makan yang ada, hidangan yang ada di hadapan kamu. Maksudnya Nabi mengajar budak tersebut, kalau kita nak makan, kita nak makan makanan ataupun hidangan yang jauh dari tempat kita. Maksudnya hidangan yang ada di depan ni hendaklah diutamakan. Depan kita tutup. Bukan kalau nampak lauk sedap, tengok jauh orang faham jauh-jauh lauk. Jadi tak elok. Nabi mengajar kita makan depan. Kena sama belakang. Kena mundur-mundur dulu. Bukan kita nak iri mundur tu, ambil sikit saja. Mula-mula menandakan bahawa kita mengikut sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan di Taif itu, budak itu, kalau tak silap nama Atim bin Adi, budak tersebut telah memeluk Islam. Dia tertarik dengan Nabi, cara Nabi, akhlak Nabi, dan dia memeluk Islam. Sebelum budak itu berjumpa dengan Nabi, malaikat Jibril turun mengatakan kepada Nabi, sekiranya kamu mahu aku menghancurkan penduduk Taif ini, aku akan mengambil bukit Uhud, aku akan menghancurkan semua penduduk Taif ini. Tapi Nabi mengatakan tidak. Maksudnya kemungkinan ada akan lahir salah seorang daripada penduduk Taif ini yang akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi walaupun dia dihalau ataupun
diserang, diancam, ditetap mengusahakan dakwah supaya orang mengikut baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dalam konteks kita kat sini macam mana kita kena usahakan bagaimana cara dia buat cara kita menziarah rumah-rumah atau sebagainya ataupun menggunakan pamphlet atau rumah-rumah atau sebagainya. Sebab tujuan itu adalah untuk kebaikan bersama. Tak? Untuk kita sama-sama memakmurkan surau. Bukannya nak tunggu bulan Ramadan baru nak memakmurkan surau. Bulan-bulan biasa wajib kita memakmurkan surau. Jadi itulah sebagai mukadimah pada malam ini, dan kita sambung kembali pengajian kita. Moga-moga dengan mukadimah tadi kita masing-masing usahalah kita mengajak antaranya orang yang terdekat dengan kita supaya sama-sama memakmurkan surau. Bukannya nanti masa ada tekanan baru mari ataupun ada jamuan-jamuan ataupun ada peristiwa-peristiwa kematian atau peristiwa-peristiwa doa selamat, kenduri tahlil dan sebagainya, barulah berkenan. Masjid surau itu adalah satu perkara yang menduka-citakan bagi kita, terutama kita ni umat Islam yang mengaku beriman kepada Allah dan mengikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hanya kenal masjid surau pada peristiwa-peristiwa tertentu. Jadi inilah yang merugikan umat Islam itu sendiri. Kemudian kita sambung berkenaan dengan fiqhul manhaji. Kita masuk bab jihad. Bab jihad ini berkenaan dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah sampai ke surat 2059. Firman Allah Taala berkenaan dengan galakan dan kelebihan jihad. Di antaranya firman Allah, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi 'ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'tum bihi wa dzalika huwal fawzul 'azim. Maksudnya sesungguhnya Allah telah memberi daripada orang yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan balasan bahawa mereka akan berpaling syurga. Allah Subhanahu wa taala membeli orang beriman ini dengan harta, jiwa, dengan mereka ini dibalas dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Disebabkan mereka berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjuang tadi dalam arti kata lain, berjuang menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala, berjuang menegakkan pemerintahan Islam. Kalau sekiranya negara itu masih lagi berada dalam pemerintahan kafir, berjuang menjatuhkan pemerintah-pemerintah yang zalim, yang tidak mencamil kepada rakyat, yang menzalimi rakyat. Itu yang dimaksudkan dengan berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka membunuh musuh dan terbunuh. Ini berlaku dalam peperangan. Maksudnya mereka membunuh musuh dan terbunuh dalam peperangan itu. Terbunuh ialah mendapat syahid. Syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ganjaran syurga Allah Subhanahu wa taala. Balasan syurga yang demikian adalah sebagai janji yang benar. Janji yang benar, janji yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Bukan sahaja dalam Al-Quran, bahkan dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Balasan syurga yang demikian adalah sebagai janji yang benar yang ditetapkan oleh Allah di dalam kitab-kitab Taurat. Maksudnya dalam kitab Taurat, kitab agama Yahudi, kitab Taurat telah termaktub berkenaan dengan jihad fisabilillah. Pada zaman orang Yahudi dahulu, kalau mereka ini berjihad mempertahankan
agama Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapat ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita lihat pada masa sekarang ni, agama Yahudi itu sendiri telah diselewengkan. Maksudnya kitab Taurat, pegangan mereka itu sendiri telah diselewengkan. Tak boleh pakai kitab Taurat. Kemudian ditetapkan oleh Allah di dalam Injil. Dalam Injil, begitu juga dalam Injil. Dalam kitab Injil juga termaktub bahawa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan syurga bagi mereka yang berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala, berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, berjuang menyuruh mereka melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Balasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala ini telah termaktub dalam Injil. Tapi dalam Injil sekarang sudah tidak terdapat perkara ini kerana Injil telah diubah oleh pendeta Kristian, rahib Kristian. Sehingga kan Injil ada beberapa Injil pula. Injil Lukas, Injil Mata dan sebagainya. Yang sepatutnya Injil hanyalah satu sahaja Injil. Tapi oleh kerana dalam Injil itu ada perkara-perkara yang merugikan mereka, lalu mereka ubah. Jadi perkara yang merugikan mereka ubah. Dan Al-Quran dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Ini sebagaimana yang kita tahu, ganjaran-ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang berjuang bagi menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala ini adalah ganjaran syurga sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan kelebihan-kelebihan bagi mereka-mereka yang berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan Al-Quran, kitab-kitab yang lain tadi, Injil, Taurat tadi berbeza dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran ini tidak berubah sehinggalah ke hari kiamat. Al-Quran baqin, kekal ila yaumil qiyamah, hinggalah ke hari kiamat. Tidak pernah diubah. Tidak pernah diubah oleh mana-mana manusia. Dan kalau sekiranya diubah, perkara itu akan diketahui. Tetapi kalau kita melihat orang-orang orientalis barat, mustasyrik maksudnya orang orientalis, dia mempelajari dan mengkaji Al-Quran melebihi orang Islam yang mengkaji Al-Quran. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala? Firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang diberi kepada mereka itu kitab. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu, dan mereka mengetahui isi kandungan tersebut. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenali dan mengetahui keadaan anak mereka. Maknanya hebat orang-orang yang tadi, orang-orang ahli kitab, dia mengetahui isi kandungan Al-Quran, isi kandungan kitab yang terdahulu melebihi kita umat Islam. Alangkah baik sekiranya orang Islam melebihi mereka. No. Tapi sebaliknya berlaku kepada umat Islam. Islam tertarik kepada ganjaran-ganjaran dunia dan hanya sementara. Siapakah lagi yang lebih menyempurnakan janjinya daripada Allah? Ini persoalan yang ditimbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Siapakah lagi yang akan menyempurnakan janjinya melainkan Allah, selain daripada Allah? Maksudnya kalau kita tengok manusia ni, dia berjanji, di mana berjanji? Di jauh ada akhlafat. Bila dia berjanji, dia ingkar. Banyak manusia ni dia berjanji, ramai janji. Tetapi
dia engkar janji tersebut. Berbanding dengan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala tidak akan sekali-kali mengingkari janji tersebut. Oleh itu bergembiralah dengan jualan yang kamu jalankan, jual beli. Allah Subhanahu wa taala memberi kabar yang gembira bagi mereka yang betul-betul berjihad dalam Allah, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, menegakkan keadilan dan menyuruh perkara yang baik dan melarang perkara yang munkar. Itulah kemenangan yang besar. Surah At-Taubah ayat 111. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hizrakum fanfiru subatin aw infiru jami'an. Jadi ayat ini Said Qutb dia menangis dalam tafsir Al-Quran. Dia menangis bila dia mentafsirkan ayat ini. Sebab apa? Sebabnya dia menangis kerana ramai umat Islam ini yang tidak mahu menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jual beli yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana saya untuk melihat pada masa itu manusia walaupun diberi kenikmatan, berbagai-bagai kenikmatan, nikmat kaya, nikmat kesihatan dan sebagainya, tetapi umat Islam pada ketika itu menggunakan nikmat kekayaan jalan yang lain, tidak menggunakan nikmat kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sementara ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Said Qutb menangis. Itulah kehebatan Said Qutb yang merupakan, kita boleh katakan dia syahid kerana dia mati di tali gantung memperjuangkan Islam di bumi Mesir. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hizrakum fanfiru subatin aw infiru jami'an. Wahai orang yang beriman, bersedialah dan berjaga-jagalah sebelum kamu menghadapi musuh. Kemudian apabila dikehendaki, marilah ke medan perang, sekuat demi sekuat, atau jika perlu marilah serentak beramai-ramai. Ayat ini menerangkan kepada kita, pada orang yang beriman, untuk berjaga-jaga, sentiasa bersedia untuk menghadapi peperangan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan sediakanlah apa yang kamu mampu di dalam peperangan, dalam kekuatan, pertahanan dan sebagainya. Setakat mana yang kamu mampu untuk menyediakan kuda dan sebagainya. Kerana kalau kita lihat pada zaman Nabi SAW memerintahkan atau menyuruh sahabat supaya bekerja dengan kuat dan membeli kuda-kuda perang untuk bersedia untuk berperang. Kemudian apabila dikehendaki, marilah ke medan perang. Maknanya bila sampai masa, bila disuruh jihad, mara terus pergi kepada medan perang. Sekuat demi sekuat, atau jika perlu marilah serentak ramai-ramai. Jadi maksudnya sekuat demi sekuat ini adalah strategi peperangan. Sama ada peperangan itu dipergi, maknanya pergi menyerang negara berkumpulan ataupun pecah-pecah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Khalid Al-Walid panglima perang pada zaman Nabi SAW. Ketika mana Khalid Al-Walid menyerang tentera Rom dan tentera Parsi, dia menggunakan taktik dengan cara menyusun anggota tentera Islam. Mula-mula mara dulu adalah pemanah, kemudian tentera berjalan kaki, kemudian tentera berkuda. Dan dalam peperangan yang disertai oleh Khalid bin Al-Walid, berbagai-bagai taktik digunakan untuk mendapat kemenangan. Di antaranya
Khalid Al-Walid memilih di kalangan tentera Islam yang betul-betul mengamalkan ataupun yang betul-betul hati dia ini mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bila dia nak berperang, dia akan pilih yang pertama sekali, dia akan tanya, siapakah di kalangan kamu yang pernah meninggalkan sembahyang witir? Sembahyang witir lepas sembahyang biasanya kalau marah dia buat witir setiap malam. Kita biasanya tak ramai yang mengamalkan. Bahkan saya sendiri pun jarang-jarang, kadang-kadang tu hari semua lakukan, buat, kadang-kadang tak buat. Kita hanya sekadar bila sembahyang lepas sembahyang sunat, makliyah, selepas makliyah balik kan. Kalau tak bangun pagi, esok bangun semua sembahyang sunat semua kan. Biasanya orang Arab lepas sembahyang makliyah dia akan buat terus sembahyang witir. Jadi kalau dia tak bangun untuk sembahyang tahajud pun, dia dah buat witir, dia dah mendapat pahala sunat witir. Jadi Khalid Al-Walid ditanya sahabat yang pertama sekali yang tak pernah tinggal solat fardu. Kemudian dia pun tanya terus sembahyang sunat witir, sembahyang sunat tahajud, sembahyang sunat ba'diyah dan sebagainya, untuk mencari tentera-tentera Islam yang betul-betul mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita lihat berjaya ni tentera Islam pada ketika itu kerana kekuatan rohani mereka. Begitu juga apa yang dilakukan oleh Khalid Al-Walid ini contohnya oleh Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad ketika mana dia membuka kuasa Andalus. Pada ketika itu Andalus ini dikuasai oleh Raja Andalus, kalau tak silap nama Batu. Jadi Raja Andalus ketika itu begitu kejam. Itu kejam maknanya dia memperkosa rakyat dia sendiri, dia menindas rakyat dia sendiri, sehingga kan ada yang tidak tahan dengan apa yang dilakukan oleh Raja Andalus pada ketika itu. Raja Spanyol pada ketika itu berjumpa dengan pemerintahan Islam dan meminta supaya pemerintahan Islam ini menyerang Andalus dan dia akan membantu. Maknanya pembela, dia pembela kepada negara sendiri. Jadi Tariq bin Ziyad begitu juga pilih dengan cara sebagaimana Khalid Al-Walid memilih untuk mendapatkan tentera-tentera yang betul-betul berkualiti. Dia pilih sebelum dia menyerang, dia pilih. Dan Khalid bin Ziyad dia tindakan dia dalam peperangan menyebabkan ramai orang marah. Tetapi dia memikirkan situasi dalam peperangan itu yang perlu dilakukan. Bagaimana dia serang kerajaan Rom bila dia sampai dengan kapal perang dia sampai di pelabuhan, dia membakar semua kapal belakang kita laut, depan kita musuh. Sama ada kita nak terjun dalam laut ataupun kita nak menghadapi musuh. Jadi pada ketika itu tentera Islam bersemangat. Tak ada orang, kalau kita lari bermakna kita kalah. Dan kita nak cari adalah iman nasr, sama ada pertolongan mendapat kemenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita semua ini mendapat kalimah syahadah. Kita semua ini mendapat firman Allah Subhanahu Wa Taala, intiru qifatan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maksudnya keluarlah beramai-ramai untuk berperang pada jalan Allah, sama ada dalam keadaan ringan dan mudah bergerak ataupun dalam keadaan berat, disebabkan berbagai-bagai tanggungjawab. Maksudnya walaupun sama ada kamu ni bersedia dalam keadaan ringan, boleh pergi, ataupun dalam keadaan kamu ni ada sesuatu tanggungjawab untuk dilakukan, kamu kena pergi.
berjihadlah dengan harga benda dan jiwa-raga kamu pada jalan Allah untuk membela Islam. Itu lebih baik untuk kamu jika kamu mengetahui. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi, kutiba alaikum qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kamu diwajibkan berperang, sedangkan peperangan itu satu perkara yang kamu benci. Memang kalau kita tengok peperangan ini adalah satu perkara yang dibenci. Nampak kan tak? Membawa senjata, tinggal anak bini dan sebagainya. Ini tidak perkara yang dibenci. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan boleh jadi asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci sesuatu padahal yang baik bagi kamu. Dibenci, tapi benda itu adalah sesuatu yang baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu padahal dia buruk bagi kamu. Maksudnya boleh jadi kamu suka duduk rumah, kamu suka duduk dengan anak bini, anak bini yang tak mahu pergi berperang, itu adalah sesuatu yang buruk bagi kamu. Allah jugalah yang mengetahui semua. Allah yang lebih mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Firman Allah Ta'ala lagi, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard araditum bil hayati dunya bil akhirah fama mata'ul hayati dunya bil akhirah illa qalil illa tanfiru yu'adhibkum 'adzaban aliman wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadurruhu syai'an wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu apabila dikatakan kepada kamu, pergilah beramai-ramai untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa keberatan dan suka tinggal menikmati ketenangan. Maksudnya, bila sampai seruan jihad, mereka ini merasa keberatan pergi berperang. Kenapa? Kerana mereka suka untuk menikmati kesenangan dunia di tempat masing-masing. Ayat ini diturunkan bersempena dengan peperangan Tabuk. Dalam peperangan Tabuk ni, pada ketika itu di Madinah ni musim buah. Musim buah masuk. Jadi orang ada kebun, ada benda ni, jadi dia rasa keberatan lah untuk pergi, untuk meninggalkan kebun ni pada ketika itu yang tengah masak rani. Dan satu lagi, peperangan Tabuk ni berlaku di antara Islam dan Rom, dan jarak di antara Madinah menuju ke Syam tu agak jauh. Jadi orang munafik pada ketika ini dia cocok jarum. Kata nak pergi jauh-jauh perangnya, jangan mana pun jalan ke mana ke cukup ke bekalan nak pergi. Jadi oleh kerana orang munafik cocok jarum dan mereka ini cintakan kepada nikmat ataupun cintakan kepada kesenangan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka ni, menyebabkan turunnya ayat. Adakah kamu lebih suka kepada kehidupan dunia daripada akhirat? Allah tanya, adakah kamu ni lebih suka kepada kehidupan dunia yang hanya sementara berbanding dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi? Kalau kita lihat, memang itu ni kebanyakan daripada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang tidak memahami agama Allah Subhanahu Wa Taala, mereka cintakan dunia itu lebih. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada mereka kenikmatan, berbagai-bagai kenikmatan, mereka tetap mencintai dunia. Tapi yang sebenarnya mereka harus mengetahui bahawa kehidupan yang lebih abadi adalah kehidupan akhirat. Kita hidup tak lama, tuan-tuan. Lebih kurang 70 tahun ataupun 60 tahun.
Sebab Nabi berapa? 67 tahun. Dan Nabi bersabda, "Amaru ummati ma baina 60 wa 70." Kebanyakan umur umat ini di antara 63 ke 70 hari. Jadi kita jangan rasa kita seronok dengan kehidupan dunia sementara. Diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kekayaan dalam dunia, kita dalam menggunakan kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan jalan yang terbaik. Kekayaan yang diberikan kepada kita mungkin ada hak orang lain, nafkah ataupun beri infak, sedekah dan sebagainya kepada orang-orang yang memerlukan. Kita jangan merasakan walaupun itu adalah hasil usaha kita bekerja, Allah Subhanahu wa taala beri nikmat yang melimpah kepada kita. Kita rasa itu hasil daripada kita kerja, dapat duit banyak dan sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ingin menguji kita dengan duit nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri lebih kepada kita. Kita guna ke jalan. Adakah kita gunakan ke jalan Allah Subhanahu wa taala, beri bantuan kepada orang-orang yang memerlukan, ataupun kita hanya menggunakan untuk kehidupan rumah tangga kita, kereta baru, rumah, tambah bos kereta, toilet, macam-macam. Adakah kita hanya menggunakan untuk kesenangan kita, ataupun kita beri juga untuk orang lain merasai nikmat dan Allah Subhanahu wa taala beri kepada hasil usaha. Oleh itu tuan-tuan, kita bila dapat kenikmatan ataupun orang kata tuan-tuan dapat lebih lah, dapat gaji lebih, kita jangan lupa orang-orang yang memerlukan, yang berada di sini sebagai nasihat. Jadi insya-Allah kita sini semuanya maknanya rajin bersedekah, insya-Allah. Tapi takkan kalau orang nak bersedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu dah sebab kalau boleh tangan kita sendiri duduk rapat-rapat, jangan lagi tak tahu. Itu yang terbaik. Kesukaan kamu itu salah, kerana kesenangan hidup di dunia ini hanya sedikit juga berbanding dengan kesenangan hidup di akhirat Allah. Jadi Allah SWT menyatakan kehidupan di akhirat Allah ini lebih banyak berbanding kesenangannya Allah SWT berikan sedikit sahaja di dunia. Kalau kita nak bilang berbagai-bagai lah nikmat yang Allah SWT kurniakan kepada ahli syurga lah. Bidadari dan sebagainya lah. Nak baca benda, kita nak makan lintah je siapa lah. Itu kehidupan di akhirat dan sekian kita mendapat syurga Allah SWT. Jika kamu tidak pergi beramai-ramai untuk berperang pada jalan Allah dan membela agama, dia akan menyiksa kamu dengan siksaan yang tidak terperi saat ini. Ini ayat Quran yang perlu kita tahu. Kalau kita tidak menolong agama Allah Subhanahu wa taala, kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia memang kita akan merasai siksa Allah Subhanahu wa taala, tapi di akhirat kita akan mendapat siksa Allah Subhanahu wa taala sekiranya kita tidak membantu agama Allah Subhanahu wa taala, tidak berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan siksaan yang tidak terperi, sakit. Tahu macam mana sakit, kena bisa sakit lah, ataupun jatuh mutu ke sakit lah. Sakit yang tidak terperi, macam kita nak gambarkan Allah. Dan dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Kalau kita tidak mahu membantu agama Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala cari orang lain, orang bangsa lain, bukan orang Melayu yang tidak mahu membantu agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mahu membantu perjuangan Islam. Allah Subhanahu wa taala akan cari golongan lain yang akan menggantikan kamu
untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kita jangan lagi lah. Kita kena berusaha untuk membantu supaya Islam itu dapat diulang dan kita dapat merasai nikmat Islam bukan sekadar sedikit. Maknanya kita dapat merasai keseluruhan sumur Islam, keseluruhan Islam tersebut, dari segi hukum, dari segi amalan, dari segi ekonomi, dari segi kejenayah dan sebagainya. Kita dapat merasai keadilan Islam. Serta kamu tidak akan dapat mendatangkan bahaya sedikit pun kepadanya. Dan Allah Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ini Maha berkuasa. Dia boleh melakukan, Allah Subhanahu wa taala boleh melakukan, menggantikan orang lain, kaum yang lain yang ingin membantu orang Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lagi firman Allah Taala, wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Maksudnya, dan janganlah kamu berkata tentang orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka orang yang mati. Maksudnya ada orang yang dibunuh mati mereka orang terbunuh. Tidak boleh. Allah SWT mengatakan jangan kau berkata sedemikian. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Bahkan mereka ini yang orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala hidup dan sentiasa hidup dengan kehidupan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang syahid yang mendapat ganjaran syahid, tetapi kami tidak menyadari. Kita tahu mana orang syahid itu kita tahu, tetapi ayat Quran ini bagi tahu begitu orang yang mati di jalan Allah, yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu sebenarnya hidup dan mendapat kehidupan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlih. Maksudnya, jangan sekali-kali kamu menyangka orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup dengan kehidupan yang amat istimewa di sisi Tuhan. Mereka sambil mendapat rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala, di samping bersukacita dengan kurniaan Allah, balasan mati syahid yang telah dilimpahkan kepada mereka. Mereka gembira pula dengan mati syahid. Sebab itulah orang mati syahid dia bercita-cita untuk kembali hidup dan mati syahid sekali. Hebatnya orang mati syahid, bila dia mati syahid, dia rasa tidak berpuas hati dengan mati syahid, dia nak mati sekali. Hadis Nabi dia menceritakan demikian. Jadi itulah di antara kelebihan dan juga galakan berjihad, supaya umat Islam ini berjihad dalam Allah Subhanahu wa taala menentang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, sama ada musuh-musuh itu dari kalangan orang kafir ataupun orang Islam sendiri yang berpura-pura Islam, yang munafik, yang menyembunyikan asal ini di depan kita Islam tapi di belakang kita bukan Islam, ataupun orang-orang yang zalim kepada orang lain. Jadi kita sebagai umat Islam sama-sama menghayati ayat-ayat Quran tadi berkenaan dengan galakan supaya kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini mendapat ganjarannya setimpal di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kita ini tidak digantikan dengan orang lain. Orang lain akan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaklah mempersoalkan diri kita, apakah yang kita lakukan untuk Islam? Apakah yang kita lakukan? Adakah kita ini hanya semata-mata bekerja mencari kehidupan ini, atau kita melakukan walaupun sedikit kerja-kerja Islam, memikir dan lakukan. Kalau kita lihat sekarang berbagai-bagai kerosakan di atas muka bumi, berbagai-bagai kerosakan akhlak dan sebagainya di atas muka bumi, dan berbagai-bagai perkara yang
boleh menyebabkan kita ini mendapat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah nasihat saya itu untuk pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung pada pengharapan apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan daripada diri sendiri. Aku kau